Mana satu nak pegang ni? Singa Aswaja ke? ARG ke? Tentang Ibn Tumat. Seterusnya, isu terakhir, isu perang. Banyak menumpahkan darah katanya. Banyak menumpahkan darah, oleh itu keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, kita buat perkiraan. Muhammad bin Abdul Wahab, dalam masa 48 tahun dia mula perang, 58 sampai 1206, dia terlibat dalam 163 perperangan. Dia kafirkan orang, orang kafirkan dia balik. Fair, square. Kalau keluar dari semua, boleh keluar semua sekali, keluar dari Sunnah. Tapi dalam peperangan 163 peperangan ni, kita kira dia membunuh, terlibat kematian lebih kurang 4,000 ke 5,000 orang. Boleh rujuk dalam Unwan al-Majd fi Tarikh Najd. Okey, dia ni banyak bunuh orang, keluar dari Sunnah wal Jamaah. Apa pula yang dilakukan oleh tokoh Asy'ariyah, iaitu Ibn Tumat. Ibn Tumat di Maghrib, dalam 7 peperangan dia di Maghrib, 9 tahun, dalam tarikh Dimashq disebutkan dia bunuh lebih daripada 200 orang. 200,000 orang. Asif. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir sebut, dalam beberapa hari sahaja dia telah membunuh 70,000 orang. Beberapa hari, satu occasion. 70,000 orang mati dibunuh. Mula-mula dia perang di satu perkampungan orang yang minum arak. Disebutkan dalam tarikh Dimashq dengan tafsir, orang tu minum arak, dia perangi mereka sehingga mereka tak minum arak. Kemudian dia pergi ke perkampungan kedua, dia isytiharkan perang kepada raja di tempat tu. Kerana apa? Kerana mereka dituduh mujassimah. Mereka dituduh mujassimah. Bahkan ramai penulis sejarah yang mengatakan bahawa mereka itu hanya mengikut nas. Kerana tuduhan mujassimah, ratusan ribu nyawa telah dibunuh oleh Ibn Tumat. Tak apa, saya tak ada masalah, saya tak nak kaitkan dengan Ibn Tumat, tak apalah, tak mau. Tapi tak adil lah kalau kamu hentam Wahabi habis-habisan, sedangkan ini kamu angkat sebagai tokoh. Buku Ibn Tumat ni siapa cetak ni? Aqidah Mursyidah tulisan Ibn Tumat, dicetak oleh ASWJ ni, lambang siapa ni? Kamu angkat orang ni sebagai tokoh. Kamu hentam orang lain yang terlibat dalam perang. Macam mana ni? Seterusnya, itu peperangan yang berlaku antara Ibn Tumat. Dan kita kena faham satu benda, ideologi keganasan tidak ada kaitan secara langsung, bukan kaitan secara langsung dengan akidah ataupun madhab seseorang. Sebab keganasan ini cross madhab. Jangan tertipu, jangan menjadikan kelompok minoriti di mana-mana sebagai sasaran untuk kata kelompok ni lah pengganas, kelompok inilah yang selalu melakukan keganasan. Ni kena jaga. Siapa ada kawan polis, bagi tahu, berhati-hati. Kalau tidak, kita akan biarkan keganasan yang paling besar bermaharajalela, kita sentiasa menjadikan hadaf kita kelompok-kelompok minoriti. Lihat sejarah, kita akan lihat dengan jelas. Di Malaysia sendiri, contohnya di Malaysia, cerita Al-Ma'unah ni, tuan-tuan semua tahu. Cerita Al-Ma'unah. Apa yang jadi? Amin Al-Ma'unah, ini dalam rakam, boleh tengok, boleh cek dalam YouTube, ada video didedahkan. Apabila dia ditanya oleh DCP Abdul Razak, pasal apa yang hang perang ni? Apa katanya? Aku dapat arahan daripada orang atas. Siapa orang atas? Nujabak ke, wali jenis wali budalak ke, wali Ghaus ke, siapa? Dia tak boleh nak jawab. Dia pengetahuan dia dekat tu je. Boleh tak saya ambil ni, saya kata tarikat-tarikat yang percaya ada arahan langsung daripada wali di atas menyebabkan berlaku keganasan. Saya boleh buat kalau nak buat begitu. Bukti jelas. Dia bukan Wahabi ya. Dia bukan Wahabi. Dia mengikut arahan para wali. Ini trend tarikat. Tapi tak adil lah kalau saya nak letakkan kesalahan pada keseluruhan tarikat di atas kefahaman orang yang salah faham. Demikian juga di sebelah sana juga mesti berlaku adil. Kalau bunuh orang ni, tuan-tuan, nak cerita pasal bunuh orang, tersilap page. Tuan-tuan bayangkanlah, dia pun marah kan, Muhammad Abdul Wahab terlibat dalam perang, bunuh orang. Dalam 9 tahun dia bunuh berapa orang tadi? 4,000, 5,000 orang. Ni saya nak cerita dalam satu occasion, seminggu satu occasion. Di Medan Raba'ah di Mesir, 2,000 orang terbunuh, ataupun kurang sikit, 2,000 orang dalam satu occasion, seminggu. Okey, siapa yang menghalalkan perbuatan ini? Ali Jumaah, Mufti Ali Jumaah. Apa katanya? Bunuh lagi orang ikhwan, tak apa. Saya boleh faham dan
saya boleh justify fatwa Dr. Ali Jumaah. Walaupun dia salah pada ketika itu, memang salah. Dah lah jatuhkan kerajaan yang sah, junta tentera jatuhkan, tentera bunuh orang, mufti pergi kata tak apa, bunuh lagi ikhwan. Kerajaan tu dilantik dengan undi. Saya boleh bersifat keras, menghentam beliau habis-habisan dan mengaitkan tindakan beliau dengan Asy'ariyah, boleh. Tapi kita tak nak buat begitu. Sebab itu perkataan keganasan, perkataan takfir kena berhati-hati. Kalau nak gunakan perkataan ini, dia akan melibatkan dan kena pada ramai orang. Seterusnya, ini berkaitan dengan Ibn Tumat. Saya pinjam jawapan daripada Dr. Aiman. Katanya, bila orang cerita pasal Ibn Tumat bunuh orang, berperang dan sebagainya, katanya peperangan dan pertumbahan darah adalah sebuah perkara yang biasa terjadi kepada mereka seperti catatan sejarah yang merekodnya. Kadang-kadang seseorang itu dipaksa berperang demi hidup. Kerana tidak, ia akan dibunuh dan dinasti yang berkuasa, dia akan dibunuh oleh dinasti yang berkuasa. Dalam buku ni, muka surat 16. Amboi, bukan main dengan Ibn Tumat boleh justify. Zaman dia berbeza, keadaan dia berbeza, jadi kita kena menerimalah perbezaan itu. Dengan Ibn Tumat boleh, saya tak kisah. Tapi dengan Muhammad bin Abdul Wahab kenapa tak boleh? Saya bukan nak main isu game macam dulu. Dah verify tak dengan anak Muhammad Abdul Wahab? Kalau nak tanya soalan tu tak habis lah. Kita boleh buat, tapi saya tak nak main game macam tu. Dan seterusnya, ini jawapan yang dibuat oleh Dr. Aiman. Jawapan Kiai Idrus Ramli pula katanya, setelah dia tahu dan dia baca tentang semua kerosakan yang dilakukan oleh tokoh Asy'ariyah ini, katanya umat Islam Asy'ariyah tidak pernah menjadikan Ibn Tumat sebagai ulama mu'tabar dalam mazhab Asy'ariyah. Tak pernah pula. Bahkan umat Islam tidak banyak mengenal ketokohan beliau. Ini kata Kiai Idrus Ramli. Dalam Aqidah Mursyidah pula katanya, pada akhir-akhir ini nama Ibn Tumat menjadi bahan tuhmahan dan ikon yang dianggap negatif. Lebih-lebih lagi kitab ini dipuji oleh banyak sekali ulama seperti Imam Subki, Imam As-Sanusi dan lain-lain. Mana satu nak pegang ni? Singa Aswaja ke? ARG ke? Tentang Ibn Tumat. Poin saya, kalau tentang pembunuhan, orang lain buat juga, jangan salahkan satu kelompok. Kalau tentang takfir, ramai orang buat takfir ni. Kita tak boleh ubah orang di luar sana. Kita tak boleh ubah pandangan ulama lama. Tapi kita boleh berdiri matang di tengah-tengah. Sebagaimana Ahmad Tayyib buat, walaupun kita tak setuju dengan dia. Terima semua dalam lapangan ahli sunnah wal jamaah. Maturidi, Asy'ariyah, Salafi. Terima semua, itulah penyelesaian dia. Kalau kita nak main kafirkan setiap kelompok, keluarkan, sesatkan setiap kelompok, kita takkan selesaikan apa-apa masalah pun. Atas masalah-masalah ijtihad. Dan orang yang mengikut kelompok ini sebenarnya tak tahu pun tafasil yang kamu sebutkan tadi. Mereka tak tahu. Jadi ini yang saya nak tekankan. Ringkasnya, pada pandangan saya, aliran Wahabi ada perbezaan dengan ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidi. Okey, ada perbezaan, betul. Adakah mereka ekstrim? Ada mereka ekstrim di sebahagian tempat. Sebagaimana mazhab lain juga ada ekstrim. Tapi apakah itu membolehkan keluarkan mereka dari ahli sunnah wal jamaah? Tak boleh. Dan kerajaan Malaysia juga takkan buat begitu. Jadi saya berhenti setakat ni dulu.